Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi pada ayat 29 daripada surah Yusuf. Sekiranya tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, itu yang terbaik, sila lihat pada jilid yang keempat, muka surat 566. Iaitulah firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusuf wa'arid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Maksudnya, hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu, wahai isteriku, mohon ampunlah atas dosamu itu kerana kamu sungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Al-Imam Al-Baghawi menyatakan dalam tafsirnya berkenaan dengan mengapa Allah Taala menyebut di sini atas lisan Aziz Misr yang berada dalam keadaan kesebersalahan itu melihat isinya ditangkap basah, innaki kunti minal khati'in. Kenapa beliau tidak mengatakan innaki kunti minal khati'at? Bukankah ini melibatkan kepada orang perempuan? Sama kesnya dalam ayat-ayat Allah Taala, contohnya surat Tahrim, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Fir'aun itu, wa kanat minal qanitin. Begitu juga dalam surah An-Naml, innaha kanat min qaumin kafirin. Bila Allah menceritakan tentang Malika Sabah itu, iaitu yang disebut namanya sebagai Balqis, maka dalam surah Tahrim Allah mengatakan sungguhnya dia di kalangan hamba-hambaku yang tunduk patuh, qanitin. Allah tidak mengatakan wa kanat minal qanitat. Dan bila mengisahkan tentang Balqis itu, innaha kanat min qaumi kafirin, tidak dikatakan pula innaha kanat minal kafirat. Mengapa kan demikian, tuan-tuan? Penjelasan oleh Imam Al-Baghawi, kerana dalam kes seperti ini, sifat yang ada pada lelaki itu dia lebih dominan. Jadi bila menyatakan tentang rasa bersalah itu yang memang muncul dalam dirinya, bahawa si suami ini dalam keadaan tidak mampu untuk menghiburkan isinya atau tidak mempunyai kelakian yang sepenuhnya, yang telah kita bincangkan, bahawa sekarang dia timbul rasa sebersalah itu. Lalu beliau mengatakan bahawa isinya dalam keadaan ini tersilap, termasuk seperti orang lelaki yang memang terlibat dalam perkara-perkara semikian. Jadi perkara itu seolah-olah tak dapat dielakkan. Dan saya telah terang kepada tuan-tuan dari pandangan para ahli tafsir, contohnya dari tafsir Zadul Masir Imam Ibn Jauzi, begitu juga dari tafsir Imam Al-Maturidi berkenaan dengan suruhan untuk istighfar kepada Allah SWT. Kemudian datang ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-30, firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Dan wanita-wanita di kota berkata, isteri Al-Aziz menggoda pelayannya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sungguhnya cintanya kepada pelayannya itu adalah sangat mendalam. Sungguhnya kami memandangnya dalam kesihatan yang nyata. Sekarang dari mauqif yang berlaku di antara Zulaikha, Nabi Yusuf AS, kemudian Syahid, kemudian Aziz Misr, 4 orang. Sekarang dah masuk pihak yang kelima. Daripada rubai dia jadi khumasi, sisinya sudah bertambah satu lagi. Di sini kata Imam Muhammad Utawi Syarawi dan tafsirnya, jangan kita menyangkakan satu keburukan atau kemaksiatan yang kita lakukan itu akan terkurung ataupun tidak diketahui orang. Mungkin dinding itu mempunyai lidah dan lisan untuk bercerita kepada orang lain. Maka sebarang perkara yang berkaitan dengan maksiat selalunya sukar untuk disembunyikan. Sebab itu tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, berkenaan dengan perkara ini, kalau kita lihat bagaimana bila seorang bertemu dengan Ibrahim bin Adham, lalu berkata kepada Ibrahim bin Adham ni, aku kerap melakukan dosa. Bagaimana nasihat Tuan Guru kalau boleh nasihatkan kepadaku, beri aku satu wasiat dengannya aku meninggalkan dosa-dosa. Fa kaifa li an atub? Faqala lahu in aradta an ta'si Allah fabhath an makanin la yaraka Allah fihi. Qal wa kaifa wallahi la takhfa alayhi khafiyatun. Kata Ibrahim Adham, tabi'in yang terkemuka ni, wahai anakku, kalau engkau nak melakukan dosa, pergi cari tempat yang mana Allah tidak melihatmu. Maka pemuda ini berkata, wallahi kaifa la takhfa alaihi khafiyatun. Mustahil wahai Tuan Guru, seorang itu boleh berada di tempat yang tersembunyi Allah SWT di situ. Allah tak nampak apa yang dilakukan. Qala fa kaifa ta'sillah wallahu yaraka wa huwa nadhirun ilaika. Bagaimana engkau melakukan dosa anakku dalam keadaan Allah melihatmu? Qala ya haza in aradta an ta'si Allah fala ta'kul min rizqih. Kata Ibrahim bin Adham lagi dengan kata-kata yang penting ini, kalau begitu engkau tak mampu menyembunyikan dirimu daripada Allah, tak ada benda pun tersembunyi darinya. Sekarang aku nasihat engkau, kalau engkau nak makan, kau pastikan makanan itu bukan rezekinya. Lalu jawab pemuda ni, wa min aina akul wal arzaqu kulluha biyadillah
wahya minallah. Tuan guru, macam manalah saya nak makan, sedangkan rezeki itu semuanya di tangan Allah, semuanya ketetapan Allah juga. Qala ma tastahi minallah ta'kul min rizqihi wa ta'si wa huwa yarak. Anakku, kalau begitu engkau sanggup, engkau tak malu ke makan rezeki daripada kurniaannya, lepas tu engkau melakukan maksiat padanya? Maka dia berkata lagi, kalau begitu, in aradta an ta'si Allah tabaraka wa ta'ala fala taskun fi ardih. Ada lagi peluang yang ketiga, iaitu kalau engkau nak melakukan dosa, pergilah duduk di tempat yang bukan buminya, bukan miliknya. Jawapan orang itu, aina askun ya syekh wal ardu kulluha lillah. Manalah aku nak tinggal, wahai tuan guru, tuan imam, semua bumi ini milik Allah SWT. Jawapan Ibrahim Adham, ma tastahi minallahi ta'sillah wa huwa yaraka wa anta ta'kul min rizqihi wa taskun fi ardih. Kalau begitu, patutlah kamu rasa malu kan? Kamu buat maksiat pada Allah, dia melihatmu, kau makan pula dari rezekinya, kau tinggal pula di atas tempat miliknya. Maka ada pilihan lagi. Ada. Iza aradta an ta'si Allah fala tastajib wala tazhab ma'a malaikatil azab. Kalau engkau mampu buat perkara yang keempat ni, iaitu kalau malaikat maut datang kepadamu, kamu kata pada dia, nanti dululah, belum waktunya lagi, boleh tangguhkan sikit lagi tak? Engkau minta kepada malaikat itu delay pemergianmu, matimu, ajalmu. Lalu jawapan orang ini, wa kaifa wa hum ghilazun shidat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bagaimana boleh tuan guru, kan ke malaikat itu sifatnya ghaliz, syadid, la ya'sillaha ma amarahu wa yaf'alu ma yu'maru. Wahai tuan guru, tak mampulah saya lawan. Wa hum ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bagaimana boleh saya menolak permintaan malaikat maut itu tak kala dia datang, dalam keadaan aku tak mampu untuk berkata kepadanya, tak ada pilihan, boleh pula nak minta tangguhkan ajal? Mana mungkin? Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini merupakan satu nasihat daripada Ibrahim Adham. Nak melakukan dosa, ingat perkara pertama tadi, lihat ada tak tempat anda boleh pergi tanpa diketahui oleh Allah SWT, tersembunyi daripadanya? Ada tak? Tak ada jawapannya. Yang kedua, buatlah maksiat dalam keadaan Allah tidak melihat kepada anda, kepadamu, boleh tak? Jawapannya tak boleh. Yang ketiga, buatlah maksiat dalam keadaan makan, tapi makan jangan ambil pada rezekinya, semua itu rezekinya, tak boleh juga. Yang keempat, kalau nak buat maksiat, jangan tinggal di atas muka buminya, memang tak boleh juga. Yang kelima, nak buat maksiat, ada pilihan lagi. Nanti malaikat maut datang, kata kepadanya, tangguh dulu, mati saya, belum waktunya, nanti dulu. Takkan ada yang mampu buat demikian. Maka inilah dia pilihan untuk melakukan maksiat atau meninggalkannya. Jadi dalam ayat ini, bila menceritakan tentang tiba-tiba perkara itu tersebar ke seluruh pelosok Amsar, dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya bahawa yang terlibat untuk menceritakan perkara ini adalah mereka yang bekerja di istana. Siapakah mereka yang dimaksudkan itu? Ini menyebut bahawa yang pertama merupakan isteri pada pengawal di sana, yang kedua isteri tukang masak di sana, isteri tukang pembuat roti, isteri pengawal penjara, dan isteri kepada penjaga kenderaan diraja, kenderaan orang besar, bangsawan aziz ini. Ini banyaklah disebut oleh para ulama mufassirin, tapi takkanlah itu terhad kepada mereka sahaja, kerana isteri para pembesar ni pun tentulah ada majlis-majlis perhimpunannya. Mungkin secara tak langsung dia menceritakan, kerana orang yang melakukan kesalahan itu kadang-kadang dia sendiri menceritakan kesalahannya tanpa diminta oleh orang lain. Tambahan pula, kalau dia berada di pangkat yang besar seperti itu, kadang-kadang banyak tempat yang dianggap sebagai menyimpan rahsianya, tetapi tidak begitu. Akhirnya dari satu pihak kepada yang lain tersebarlah berita itu seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Wa qala niswatun fil Madinah. Kalau kita belajar bahasa Arab seperti yang disebut oleh Al-Imam Samin Al-Halabi dalam tafsirnya, menjelaskan bahawa perkataan yang digunakan oleh Allah di sini niswatun. Niswatun wazannya fi'latun. Niswatun ini kalau kita pelajari dari sudut bahasa Arab, ia merupakan jamak qillah. Jamak dalam bahasa Arab ni ada jamak qillah dengan jamak kathrah, tuan-tuan. Dengar baik-baik ini. Ini disebut dalam bahasa Arab bahawa nisa adalah jamak pada imra'atun, mar'atun. Ini satu perkara yang pelik bahasa Arab kerana ia bersifat sama'i, iaitu niswa ni jamak daripada mar'ah. Kalau macam an-nas jamak kepada insanun, nampak ada juga kaitan dekat. Tapi kalau imra'atun tukar jadi niswatun, ini jauh sangat. Wazannya adalah seperti sibyah, fi'la sibyah jamak pada sabi, juga jamaknya sibyan, juga di sibyah, sibyah ataupun ghilmah, jamaknya ghilman juga. Ini bahasa Arab punya kehebatan, dia punya complicated ni bahasa Arab ni, tuan-tuan. Jamak itu ada qillah dan juga kathrah, maknanya jamak sedikit dengan jamak banyak. Kalau kita sebut perkataan, contohnya perkataan digunakan oleh Allah SWT di sini, niswatun, jamak daripada imra'atun tadi, jadi nisaun, jadi niswatun. Kalau jamak kathrahnya apa pula? Jamak kathrahnya niswan, niswan. Allahu Akbar. Itu juga nisa juga jamak kathrahnya. Jadi jamak qillah kepada imra'atun adalah niswatun. Menunjukkan kepada kita bilangannya ada berapa
disebut oleh para ulama tafsir, mungkin mengatakan dia 40 orang. Takkanlah ada limit macam tu, tapi menunjukkan kepada satu bilangan yang diketahui dan satu signifikan dengan bilangan orang perempuan, tapi tidaklah begitu ramai. Jadi wanita ini mulalah bercerita tentang apa yang berlaku, dan perkataan yang digunakan di sini turawidu fataha. Kita pernah belajar bahasa Arab bahawa turawidu ini adalah khabar kepada Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz jadi mubtada, turawidu fataha. Turawidu ni jadi khabar kepada Imra'atul Aziz. Datang dalam bentuk mudhari'. Kenapa tak digunakan perkataan rawadat? Kenapa datang turawidu? Ini tanbih ala anna al-murawadah sarat sajiyatan laha wadaidanan. Ini dah jadi tabiat wanita ini. Walaupun dia telah terperangkap dan suaminya mengetahui perbuatannya itu, telah ada penyaksian terhadap kesalahannya itu, tapi dia masih tidak berputus asa, masih lagi kekal dengan sikapnya itu, berusaha untuk memperdayakan Nabi Yusuf AS, dan cerita itu sekarang sudah tak tersembunyi lagi. Jadi penggunaan perkataan turawidu yang merujuk kepada versi mudhari' di sini berbeza daripada madhi. Madhi menunjukkan kepada benda yang telah lepas dan benda yang tahakkuk. Tapi kalau merujuk kepada mudhari', maknanya benda itu bersifat berterusan. Kada syaghafaha hubba, bahawa perempuan ini telah pun kemaruk, telah pun apa yang kita panggil dalam bahasa Melayu, telah mabuk cinta, asmara. Walaupun pemuda yang namanya Yusuf ini tidak tertarik langsung kepadanya, Allah telah melihara baginda daripada ditipu oleh kehendak syahwat wanita ini. Dan untuk tuan-tuan, dalam bahasa Arab ini bila menyebut perkataan syaghafaha hubba, syaghafah ni merupakan diambil perkataan, dipinjam perkataan syaghaf, dia isim dan ditukar menjadi fi'il. Macam kita bahasa Melayu pun ada perkataan-perkataan macam tu lah tuan-tuan. Contoh perkataan ular. Apa makna ular? Binatang lah, dia merupakan kata nama. Tapi kalau orang kata mengular, maknanya seorang yang tindakannya salah, bukan? Macam ular tu sifatnya mencuri, sifatnya membelit, sifatnya menganiaya. Orang yang keluar daripada ofis sedangkan waktu itu waktu bekerja dipanggil mengular, betul? Jadi asal daripada isim, dia bertukar jadi fi'il. Kerana bagi sifat yang ada pada ular itu dijadikan fi'il terus. Macam kita kata, tolong WhatsApp saya. WhatsApp itu satu apps, bukan? Jadi kita kata tolong WhatsApp saya. Jadi WhatsApp tu dia jadi WhatsApp saya ya. Jadi macam satu perintah yang bersifat kata kerja, bukan? Jadi begitulah dalam bentuk syaghaf ini, dia merujuk kepada yang disebut sebagai hijabul qalbi, julaida raqiqa. Dia merupakan satu seraput di atas kulit hati itu, yang mana dipanggil juga suaidaul qalb. Jadi maknanya bila perasaan yang disebut ini sampai ke tahap cinta, kemaruk, maka dia merupakan da'un yasul qalbi min ajli hubb. Dia satu perasaan yang masuk dalam hati wanita ini, bahawa seumpama yang kita katakan kinayah kepada cinta yang amat sangat, sampai mandi pun tak basah, tidur pun tak lelap, makan pun tak kenyang. Dia tergila-gila pada Nabi Yusuf ini dalam keadaan meneruskan perbuatan jahatnya untuk mengelabui mata Nabi Yusuf AS. Dalam bahasa Arab, hebatnya bahasa Arab ni saya pernah terang kepada tuan-tuan, rupa-rupanya tingkatan kecintaan ni ada banyak, berpuluh-puluh. Mungkin sebahagiannya saya nak sebut pada tuan-tuan. Sebahagian daripada rasa cinta ni dipanggil sebagai hawa. Orang Melayu panggil hawa, bukan hawa, tuan-tuan. Kalau yang isteri Nabi Adam, nenek kepada kita semua, itu dipanggil hawa. Ha, waw, alif, hamzah. Hawa ejaannya. Tapi kalau hawa, yang kita sebut hawa nafsu, ejaannya ha, waw, ya. Yang tak ada titik tu, macam Musa, Isa, Salwa, Salma, itu merupakan alif sebenarnya. Dipanggil alif maksura. Jadi hawa. Peringkat pertama, cinta ini dipanggil hawa. Lepas tu nanti naik jadi alaqah. Alaqah ni satu perasaan cinta yang mula sedikit sebanyak menguasai hati. Nanti dimasuk lagi yang ketiga, namanya al-kalaf. Al-kalaf ni dia perkataan taklif. Dia sudah jadi kulfah. Dia sudah jadi satu rasa berat pada perasaan kita. Dan nanti dia masuk kepada peringkat namanya ishqu. Jadi orang yang mencintai orang lain dipanggil asyik. Yang dicintai dia panggil ma'syuq. Asyik dengan ma'syuq. Kayanya level nak cerita dalam bentuk pencapaian perasaan yang menguasai seseorang tu tuan-tuan. Ada banyak lagi, insya-Allah saya akan sebut dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.